Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, tuan-tuan sahabat yang dimuliakan Allah sekalian, jangan lupa share video ni kepada teman lain. Facebook live pagi ni, ya, Zaliza, Suzi, alhamdulillah semua, Iza, Ma'mur, barakallahu fikum. Cik Nulia Abu Bakar. Tajuk pagi ni penting sangat. Justru saya harap tuan-tuan kekal bersama dengan saya dan tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Kalau ada apa-apa soalan pun, insya-Allah saya cuba untuk lihat dan jawab. Cik Nulia, Jasina Zakaria, alhamdulillah semua. Tajuk kita pada pagi ni adalah berkaitan dengan pendidikan anak-anak dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Allahu Akbar. Dahulu kalau ibu ayah kita waktu kita masih kecil 40 tahun lalu, kalau melakukan kesalahan, ayah ibu ni hukum sebagai contohnya sebat lah mazlan maka kita rasa takut, rasa bersalah. Kalau keluar rumah pun rasa macam nak balik semula, tak ada tempat lain nak tidur. Tapi bayangkan pada hari ini, hampir setiap hari, saban hari kita dengar dalam viral yang ditularkan bagaimana anak-anak lari daripada rumah. Kalau buat pengaduan kepada balai polis pun kadang-kadang polis mengatakan tunggu 24 jam. Ya, kalau ada masalah berkaitan dengan keluarga ke, rupanya anak ni lari dari rumah, bukan dia dicolik ke atau apa ke, kerana suasana sangat berubah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hari ini kemudahan ni ada, ya Munira, kemudahan ni ada membolehkan untuk golongan muda-mudi ni berpelesiran, duduk di sana sini tanpa ada kawalan keluarga. Ya, jadi dunia sangat berbeza daripada kita 30-40 tahun lalu. Justru yang penting untuk kita ambil kira, ya Syekh Asfani Ahmad, supaya kita ambil kira perkembangan semasa ni bagi menjadikan anak-anak kita kekal sayang, ada mawaddah, rahmah dalam keluarga. Ya, anak-anak dapat bersama dengan kita dan merasakan dunia yang ada di luar itu boleh membahayakan mereka. Justru mereka mencari panduan daripada ayah ibu mereka sendiri. Mahdi, Octavia, alhamdulillah. Jangan lupa share pada teman lain, penting sangat topik pagi ni. Zubaidah Zainuddin, alhamdulillah. Anita Abu, barakallahu fikum. Jangan lupa tolong share dengan teman-teman kerana tajuk ni penting sangat. Sangat penting untuk kita hadapi, lalui suasana pada Ain Farouk hari Nisbah. Ya, tak kira sama ada anak kita ke, anak-anak buah kita ke, adik kita ke, maka kita punya tanggungjawab di sisi Allah Taala. Kerana Allah telah menjelaskan surat Tahrim ayat yang ke-6, ya Fatimah Bi dan Abdul Rahman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya mulia Rajul Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. تعرفين فيها, ya salam. Wahai sekalian orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya merupakan malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan itu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, ajarlah anak kamu tentang adab dan kebaikan, dan bagi seorang ayah untuk memperhatikan pendidikan anaknya pada perkara-perkara berikut. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ya Cik Nafisah, Wahdatul Ummah, barakallahu fikum, alhamdulillah semua, ya. Jadi tanggungjawab yang ada pada seorang ayah, seorang ibu adalah pendidikan adab, akhlak. Ajar anak kita bagaimana berakhlak. Ajar anak kita untuk menjaga perhubungannya dengan orang lebih tua, bagaimana menghormati, menyayangi, sebaya dengannya, bagaimana menyayangi anak yang lebih kecil daripadanya, nuazimah, ya. Barang-barang yang perlu di-share dengan orang sebagai contoh. Ya, adab di masjid. Kita dalam buku-buku adab, Masya Allah, di Kafah ke, di peringkat rendah ke, sekolah agama, anak-anak kita kalau kita buka bukunya, Masya Allah, penuh dengan pendidikan adab. Tapi pernah tak kita praktikkan, tuan-tuan? Semudah kita keluar rumah pagi-pagi ni, kita nak pergi ke pasar sebagai contohnya,
Berapa traffic light yang kita langgar? Nampaknya kita tidak beradab dengan pengguna jalan raya yang lain. Dan SB. Allahu Akbar, Masya Allah, Azman Ramli, Barakallahu Fikum. Jangan lupa ya, share pada teman-teman yang lain. Kita nak belajar tentang adab, mendidik anak-anak dalam suasana fitnah pada hari ini. Dan share pada semua sahabat kita yang kita kenal ya. Baik. Sebenarnya adab ini bermula daripada detik awal pemilihan pasangan dalam hidup. Bukan saja orang perempuan bertanggungjawabkan untuk pastikan orang lelaki bertanggungjawabkan untuk pastikan bakal isinya daripada kalangan yang baik-baik. Malahan perempuan juga, wanita itu juga, gadis itu juga bertanggungjawab untuk pastikan suaminya mempunyai agama yang kukuh. Ya. Walaupun dalam hadis Nabi SAW telah menjelaskan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, fadfar bidhatid din, taribat yadak, walidiniha. Dikahwini seorang perempuan itu kerana 4 perkara. Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Barakallahu fikum. Terima kasih Lili ya. Saiful. Walaupun agama diletakkan yang terakhir dalam sejarah semak Nabi SAW ini, namun Nabi telah beri penekanan kepadanya. Belang kerangga. Sayuti Mansur. Ya. Bagaimana Nabi telah beri penekanan dengan menyatakan fazfar bi zatid din taribat yadak. Utamakanlah yang memiliki agama kerana kamu akan selamat. Ya, bila ada agama maka sempurnalah yang lain-lain. Ini hadis merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saya Syahrul ya. Itu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, hadis Muslim, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atu salihah. Yes, dunia itu merupakan kenikmatan, keseronokan. Maka sebaik-baik keseronokan itu adalah wanita yang salihah. Jadi inilah merupakan satu penegasan Nabi SAW, seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ini menunjukkan kepada kita kepentingan memilih pasangan bukan saja yang lelaki pilih perempuan, malahan sebaliknya juga. Kerana biasanya yang milih itu orang lelaki, yang minang itu orang lelaki biasanya. Maka diberi peringatan itu kepada mereka. Tapi tidaklah bermakna orang perempuan bila dipilih oleh sesiapa saja dia tidak boleh menolak. Dia juga memiliki hak untuk menyemak bakal suaminya apakah orang baik-baik ataupun tidak. Maka perkara ini merupakan perkara yang diberi penekanan oleh Islam, aspek keagamaan itu. Lelaki yang pilih perempuan dan perempuan yang dipilih oleh lelaki pun bertanggungjawab untuk bertanya bagaimana kedudukan agama lelaki yang milihnya. Ya. Jadi ini semua perkara telah pun berlalu dalam hidup kita. Kita ada yang dah berkahwin, yang belum berkahwin termasuk dalam hadis ni, tapi yang telah berkahwin, maka apakah tindakan-tindakan yang patut kita lakukan? Dahululah ya Ustaz. Memanglah siapa yang sempurna? Semua orang dalam hidup ini melakukan maksiat, dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang bertaubat. Khairut tawabin wa khairul khata'in tawabun. Kama sidayyan wal hidayah. Kalau kita sudah berkahwin dengan pasangan kita ada pada hari ini, ada kelemahan, ada kekurangan, keaiban, maka wajib untuk kita memperbaiki diri kita sebagai ketua pemimpin keluarga, mengajak, membawa mereka. Nanti kita lihat lagi poin-poin berikutnya ya, dikemukakan daripada kata-kata Imam Ali karramallahu wajhah tentang penekanan aspek adab ni tadi. Nurul Elimi, barakallahu fikum. Rosma Yusof, tolong share ya, ajakkan kawan kita untuk dengar kuliah yang penting ni, kerana apa yang saya nak sebut ni merupakan satu perkara yang kita lalui hari ni secara berterusan. Hari ni anak-anak kita balik cuti di asrama, yang kecil, yang sekolah agama. Jangan berpada-pada dengan apa yang dipelajari sekolah saja. Apa tindakan kita kat rumah, plan of action kita kat rumah. Terima kasih yang kirim star kepada saya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Fairuz Yaakob. Yang kedua, dalam mendidik anak-anak ni kita kena ikhlas kerana Allah SWT. Kerana prinsip dalam pendidikan ini adalah sama dengan prinsip dalam ibadah. Bila Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Tak disuruh, tak dituntut, melainkan dengan keikhlasan. Maka kita berkahwin pun kena ikhlas, didik anak pun kena ikhlas, tegur orang pun kena ikhlas. Kerana ikhlas itu akan mengetuk pintu hatinya sebelum kita membuka mulut lagi, maka pintu hatinya sudah pun diketuk. Johan Bersari Jadi jadikan contoh seperti mana yang berlaku pada zaman sahabat Nabi, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Para tabi'in sebagai contohnya, para ulama sebagai contohnya.
Ya, kerana niat ni satu perkara yang sangat penting, asas yang paling utama. Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, iaitulah innamal a'malu binniyat. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sungguhnya amalan itu dikira dengan niat. Maka betulkan niat kita masing-masing, bahawa aku mendidik anak ni kerana Allah SWT, bukan menghantar dia ke sekolah berprestige supaya besok dia boleh jadi orang jawatan tinggi, boleh bagi aku wang. Itu adalah perkara-perkara bonus, tuan-tuan. Tapi asasnya pendidikan itu mestilah kerana Allah SWT. Ayah mendidik kamu semua anak-anak supaya kamu jadi manusia. Bila kamu jadi manusia, besok ayah meninggal dunia, kau ada pengetahuan agama yang bagus, kau akan doakan untuk ayah ibu. Kau jadi pemimpin yang bagus, yang tak terlibat dengan perkara-perkara yang haram pada hari ini, contohnya. Maka ini tanggungjawab ayah yang mendidik pada kamu. Terima kasih, barakallahu fikum. Mungkin ustaz kepada saya, belanja ustaz saya pagi ni. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Jadi pendidikan anak-anak merupakan salah satu ibadah yang paling mulia. Di sana terdapat manfaat yang dirasakan secara khusus dan juga umum, dan juga mendidik anak terdapat banyak kesulitan dan kepayahan. Yang ketiga, membiasakan anak-anak untuk beribadah, merintahkan mereka untuk beribadah dengan cara yang lemah lembut. Dan Allah Taala telah menyatakan dalam firman-Nya melalui surah Taha ayat 132, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dan suruhlah keluarga kamu untuk menaikkan salat, dan bersabarlah kamu dalam proses itu. Kerana ia ada proses, tuan-tuan. Kalau kita ke rumah kejut sekali tak bangun, kejut 2 kali, kejut kali ketiga, warning. Tengok kan proses dia. Kadang-kadang anak dah masuk universiti pun lihat juga nak sembahyang subuh lagi, malam tadi entah apa benda dia buatnya, main game dan sebagainya, tuan-tuan. Maka lalai dia, maka kita pun tak tahu kita boleh tidur. Ini realiti yang kita lalui, tuan-tuan. Hidup ni bukannya perfect. Bila Allah bawakan dalam surah Yusuf itu, bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf cuba untuk membunuhnya, menunjukkan kepada kita, Fatimah binti Abdullah, bahawa benda ni benda yang real berlaku dalam kehidupan. Maka bagaimana kita menanganinya? Jangan terlalu kasar, nanti patah lari anak-anak tu, tak suka duduk dengan kita. Bila dewasanya besok pun menjauhkan diri. Jangan terlalu lembut sampai seolah-olah macam dia memijak kepala kita. Maka di sini hendaklah kita lakukan dengan diplomasi, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Apapun di hujungnya, kita mengharapkan mereka mendirikan kewajipan itu, melakukan kewajipan itu. Ya, Azina Abdul Aziz, barakallahu fikum. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahawa Nabi pernah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa fariqu bainahum fil madaji'. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi telah merintahkan supaya kita ni menyuruh anak-anak kita salat seawal usianya 7 tahun, dan pukullah mereka pada usia 10 tahun andai tidak bersalat lagi, dan pisahkan di antara mereka ni di tempat tidur. Ya, kerana tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada hari ini kita nak menyelamatkan anak-anak kita terjebak perkara-perkara yang haram. Semudah muka telefon pada hari ini, di hujung talian, buka apa-apa skrin saja, maka macam-macam gambar yang bukan-bukan boleh dilihatnya. Takut perkara ini terdorong pada anak-anak yang nak cuba, yang nak explore. Maka dengan sebab itulah kita diwajibkan untuk memastikan anak-anak lelaki ni tidur di bilik berasingan. Tak boleh tidur sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau terpaksa tidur dalam suasana hotel yang sempit, bagi contohnya, kita nak menyewa pun kadang-kadang keluar, pergi convocation anak ke, atau pergi berjalan ke, nak sewa hotel mungkin tak mampu nak sewa banyak bilik. Maka kalau tidur dalam keadaan itu, asingkan. Kita dengan anak-anak lelaki tidur tempat, isteri kita dengan anak-anak perempuan tidur sebelah. Asingkan. Dan suruh supaya menutup aurat dengan elok. Jangan terdedah dengan sini, kerana syaitan ini, tuan-tuan, boleh membisikkan, boleh menyebabkan sesuatu perkara yang tak diingini itu berlaku. Bendung ia selalu berlaku, ya, Anura. Jadi di sini berkata Syekhul Islam, siapa yang memiliki anak kecil atau seorang hamba atau anak yatim dan tidak menyuruhnya untuk mengerjakan salat, orang yang besar akan dihukum jika tidak menyuruh yang kecil. Dan dia patut diberi pelajaran, pengajaran dan hukuman yang keras kerana telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berpandukan kepada ayat ni tadi, surah Taha ni tadi, ayat ke-132 ni tadi, maka berkewajipan kita yang tua menyuruh yang muda. Kalau kita tidak ada di rumah, anak kita, suami isteri tak ada di rumah, bersindah, ya, maka suruh anak-anak sulung kita, pastikan adik-adik ini salat. Wajib.
Ya, telefon, abang long dekat adik nak. Ni hampir pukul 7 dah ni, waktu subuh nak habis dah, bangun. Kejut mereka telefon, pastikan, follow up, follow through. Fuzi Hazi jadi ini merupakan tanggungjawab, kerana para ulama mengatakan bahawa kita bila tak buat demikian, kita telah melanggar satu perintah Allah SWT. Begitu juga kalau kita lihat berkaitan ayat ini dengan ayat berikutnya, la nas'aluka rizqan. Kata Imam Qurtubi, ayat ini menunjukkan kepada kita rezeki itu menjadi murah, luas dengan sebab salat yang kita kerjakan. Salat fardu, salat sunat, ajar anak kita, anak-anak lepas sembahyang zuhur, bangunlah sembahyang sunat 2 rakaat je, bukan lama sangat pun. Kita kalau duduk tengok movie itu berjam-jam boleh tahan. Takkanlah sembahyang sunat ni 2-3 minit tak boleh naik. Ini akaun akhirat kita tahu. Beritahu mereka, beri pada mereka ni motivasi. Ajak mereka bersungguh-sungguh. Dan kita sendiri bersama melakukannya. Dulu guru kami ketika belajar di Kuliah Islam berkata, kalau nak ajak anak-anak solat ni, kita jangan suruh aman solat, bukan gitu. Kita gerak dia, tunggu dia sampai dia bangun. Ambil uduk sama. Ni subuh kejap lagi 15 minit. Jom kita ready pergi ke masjid. Contohnya tuan-tuan. Baihaqi Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Kata Ibn Qayyim pula, siapa yang melalaikan pendidikan anaknya dari perkara-perkara manfaat baginya dan meninggalkannya sia-sia tanpa pendidikan, berarti dia buat sangat buruk kepada mereka. Dan kebanyakan anak-anak menjadi rosak kerana kelalaian orang tua yang meremehkan pendidikan dalam agama mereka dan tidak mengajar mereka kewajipan-kewajipan serta perkara-perkara sunnah. Sehingga para orang tua menjadikan anak-anak mereka kehilangan diri mereka sejak kecil lagi, dan bila besar mereka tidak mampu memberi manfaat, membawa manfaat, menjadi insan manfaat untuk diri mereka bagi orang tua mereka. Kenapa? Kerana si ayah si ibu mandang kecil benda ni. Siakap mandang tak apa, nanti pandailah dia duduk asrama SMKA lagi, kolej Islam, dia belajar kat sekolah agama, dia belajar kat universiti Islam. Tak boleh tuan-tuan, kena buat yatimah. Kena buat, tunjuk contoh, bawa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau program pesawat, ramai orang datang. Mudah-mudahan program ilmu pun mereka datang juga. Pesawat tu sendiri boleh buat, tapi ilmu ni kadang-kadang para ustaz yang menyampaikannya kita tak mampu nak faham dengan baca. Ayus Fidah Jadi kena buat perkara-perkara sedemikian. Alhamdulillah kita dah beredar daripada zaman Covid, jaga kesihatan masing-masing, tapi kita kena hadirkan diri kita ke program-program ilmu. Beritahu pada isteri, anak-anak, peruntukkan 1 hari ke 2 hari, kalau 3 hari dalam seminggu, Masya Allah, elok sangat. Pergi belajar di masjid-masjid, di surau-surau. Jangan biarkan masa berlalu itu saja. Pengetahuan kita hanya berpandukan kepada ilmu masa belajar SPM tahun 84 dahulu, contohnya. Sedangkan ilmu ni bersifat macam pokok. Dia kena dibaca, disiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Supaya kita ni hadir dalam majlis ilmu, dan kata menyuburkan iman ni tadi. Ilmu ni kena dibaca, disiram, didedahkan kepada cahaya matahari yang cukup kalau diibaratkan pokok. Macam itulah juga dalam menuntut ilmu. Jangan biarkan setakat belajar dekat sekolah saja, entah bila-bila dia belajar, entah dia faham atau tidak. Kadang-kadang belajar kat sekolah pula terpaksa nak hadapi peperiksaan, dia hafal, dia tidak faham. Tuan-tuan ni mulia sekalian, jangan main bab-bab demikian. Seorang sahabat saya bercerita, tahu, dia ni seorang pilot. Dia suruh saya sampaikan cerita ni kepada tuan-tuan. Mangkali saya pernah sampaikan kepada tuan-tuan. Seorang pilot, sibuk dengan dunia penerbangannya, berkahwin dapat 3 orang anak, kemudian jodohnya tak berpanjangan, kesibukannya, isinya berkahwin dengan suami seorang mu'alaf, maka anak-anaknya terabai. Pilot ni bercerita supaya saya sampaikan kepada tuan-tuan kisah sedih ni. Sedar-sedar je anak lelaki sulungnya hampir masuk universiti, dia ajak duduk dekat rumah dia. Sebab lama terpisah daripada anak itu. Mak dia jaga, dia pun sibuk terbang sana sini. Hampir 20 tahun terpisah, jumpa pun hari raya saja. Maka kini alhamdulillah, bila anaknya duduk dengan dia, baru dia perasan isterinya yang sekarang ni beritahu bahawa anaknya itu berkelakuan pelik. Di rumah ada cross, ada botol arak, bilik yang dikhusus untuk anak itu, isterinya cuba kemaskan, lihat benda-benda yang seperti itu. Akhirnya bila jumpa anak itu berkata, tuan-tuan, memang dia telah murtad daripada sekolah menengah, tuan. Habis yang kau ikut ayah sembahyang subuh sekalian, kau buat apa? Saya sebenarnya tak ada wuduk punya. Saya sembahyang, saya tak baca apa pun. Saya tak yakin dengan Islam ni. Allah, sian anak ni, tuan-tuan. Dipendekkan cerita.
pilot ni pun berjumpa lah dengan seorang doktor pakar. Dan doktor pakar ni merupakan seorang Kristian masuk Islam. Doktor pakar ni yang berjaya memujuk anaknya yang bijak itu dalam course engineering itu untuk kembali kepada Islam. Ya, tapi matlamat akhirnya dan juga perkara akhirnya, poin akhirnya, anak itu mengatakan kepada padri, bekas padri yang telah masuk Islam itu, wahai pakcik, doktor, sebenarnya saya adalah anak yang memang tak diambil perhatian langsung oleh ayah. Ibu saya pula berkahwin dengan suami barunya juga seorang mualaf, faham Islamnya pun tidak, semayangnya pun tidak. Maka dia dimangsa keadaan. Dia merasakan bahawa Islam tu tak ada sifat caring, tak ada sifat kasih sayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Ismail. Sian akhirnya kembalilah anak itu alhamdulillah kepada Islam. Tapi sebab pilot ni menceritakan kepada saya supaya cerita pada tuan-tuan, ambil pengajaran. Kadang-kadang kesibukan kita ni, kita telah membiarkan anak kita mati di sudut akidahnya, ibadahnya, kefahaman Islamnya, kerana kita tak ambil peduli perkara-perkara sedemikian. Farida, barakallahu fikum, tolong sampaikan video ni ya. Ada poin-poin penting lagi saya nak cerita ni, tolong jangan beda tau. Tolong bagi komen-komen menarik kat sini, supaya bagi semangat kat saya dan sahabat yang lain. Ada poin-poin yang tuan-tuan nak mengetahui ni, tuan-tuan masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan tau. Ya, Tuan Haji Khalid masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Di sana ada nota dan juga doa yang saya sampaikan, dikumpulkan di situ oleh sahabat saya yang sangat baik hati, macam Ustaz Abu Fatih, macam Ustaz Abi Sadiqin dan sebagainya. Baik, yang keempat, daripada kata-kata Imam Ali karramallahu wajhahu tadi, hendaklah kita pastikan bahawa anak-anak kita jauhkan dari perkara-perkara yang haram dan mungkar. Hendaklah menanamkan kebencian terhadap perkara-perkara tersebut dalam hati mereka. Sebahagian orang ibu bapa tidak memperhatikan perkara ni dengan alasan anak itu masih kecil, belum ada kewajipan. Kadang-kadang kesian kita tengok kita berada di satu tempat, contohnya lah ke hospital menunggu giliran ke, maka kita lihat kadang-kadang ibu bapa mungkin di kalangan mereka ni 30-an mempunyai anak-anak kecil. Biarkan anak-anak dia untuk melihat kartun-kartun, melihat artis-artis macam-macam, hanya untuk mengisi waktu dalam senggang yang ada itu, senggang waktu yang ada itu rahmati alasannya biarlah budak ni tenang. Tapi dia tak perhati apa yang anak-anak tu tengok dalam YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang iklan yang disiarkan, kadang-kadang pengisian yang bukan-bukan, perkara-perkara lawak yang tak sepatutnya untuk anak-anak itu. Semua ni bagi menunjukkan kepada kita sikap sambil hewa sebahagian daripada ibu bapa dalam pendidikan. Alangkah ruginya anak-anak tu, sedangkan setiap detik itu penting untuk kita isi dengan kebaikan, tuan-tuan ya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi jauhkan mereka daripada perkara-perkara yang haram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu ketika Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, meletakkannya dalam mulutnya. Nabi telah bersabda, kah liyatrahaha ama sya'urta anna la na'kula sadaqah. Dalam satu program di masjid, ketika ada penghantaran sedekah untuk kaum muslimin yang miskin, maka datang cucu Nabi yang Hasan ni, ambil kurma tu masuk dalam mulutnya. Nabi congkil keluarkan kurma tersebut, kerana keluarga Nabi tak boleh makan sedekah. Maka Nabi tunjukkan contoh itu bersungguh-sungguh. Padahal budak kecil, dia tak bersalah pun, dia tak faham pun Abu Zaifah. Tapi Nabi SAW telah menjadi contoh yang hidup. Contoh dalam hadis itu menunjukkan kepada para sahabat, Nabi mencongkil keluar kurma itu, tak bagi Al-Hasan, putera kepada Sayyidina Ali, putera kepada Fatimah itu makan. Bagi menunjukkan kepada kita perkara yang haram ni kita kena sensitif, jangan buat tak tahu je. Kat rumah kita macam-macam movie ada. Tengok anak-anak kita apa dia tengoknya, tegur dia, buka komputer dia sesekali, ambil telefon yang kita bagi kepadanya sesekali, tengok dia punya historical lah benda yang dilihatnya, tegur tuan-tuan. Kalau perkara tersebut aib baginya, tegur dia, jangan terbuka dalam suara tertutup. Beritahu anak, ayah tengok apa yang kau tengok ni benda sia-sia, tak ada manfaatnya Nolidah Kalau beritahu ayah, beritahu kau masuk dalam lautan kelalaian ni, kau takkan ke tepi tau, kau akan karam tau. Kau tarik, kau makin lagi makin jauh kau daripada kebaikan. Nanti ayah bimbang waktu ni kau lalai, hati kau menjadi hitam, taubatlah kepada Allah. Ajar tuan-tuan, beritahu aini barakallahu fikum. Yang kelima dalam kehidupan ni, dalam pendidikan berkaitan dengan tauladan, memberi kepada anak-anak kita adab yang baik. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz kepada saya, Ruki Ali. Tunjuk ke mereka contoh tauladan yang terbaik.
Barangkali kita sendiri, isteri kita, pakcik-pakciknya, adik-adiknya yang senior, saudara-saudaranya, dekatkan mereka ni dengan ulama. Ni contoh-contoh tauladan yang terbaik. Ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam mendidik, kerana diketahui seorang anak sangat banggakan ayah dan ibu dan selalu meniru mereka. Hendaklah para ibu, bapa, pendidik, janganlah tindakan mereka berlainan daripada perkataan mereka sendiri. Kerana Allah telah menyatakan dalam surah As-Saff ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, salisa dan salan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Maka tanggungjawab kita kepada anak-anak menjadi contoh hidup dalam kebaikan. Sebelum kita berkata satu perkara tu, kita telah mengamalkannya. Sebelum kita nak mengajak anak-anak kita kepada kebaikan, kita sendiri yang tunjuk bagi kita baca Quran, kita bangun awal, kita pergi sembahyang berjemaah, kita basuh pinggan mangkuk setelah makan, contoh. Maka inilah contoh untuk diikuti, bukan kata-kata tapi tindakan. Allah juga telah menjelaskan tentang nabinya Syuaib alaihissalam ketika baginda berkata, dan Allah abadi dengan kata-katanya itu dalam surah Hud ayat 88, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'at. Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dalam mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak maksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih lagi ada kemampuan. Begitu juga penyair mengatakan, bagaimana kata-kata penyair yang menyebut perkara ni? Arun alaika idza taf'alu wa ta'tiya mithlahu. Janganlah kau melarang satu perkara tapi engkau melakukannya. Yang merupakan satu aib jika engkau melakukan sedemikian. Kita menyuruh anak-anak untuk bangun awal, kita bangun lambat. Contohnya, kita nak suruh mereka baca Quran, kita pun tak pernah pegang Quran, asyik pegang handphone saja. Zainal Abidin, macam mana nak jadi contoh yang terbaik buat mereka? Allahu Akbar. Lebih daripada itu, kita lebih lalai daripada anak-anak. La hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, ya. Yang keenam, hendaklah kita pastikan mereka ni bersahabat dengan orang yang baik-baik. Jauhkan mereka daripada mereka yang berkelakuan buruk. Kata orang-orang bijak, sekali kita ajak teman-teman, kawan-kawan pada anak-anak kita datang ke rumah. Adakan program lah, jamuan ke, jamuan hari jadi ke, tak kisahlah, jamuan balik haji ke, jamuan nak pergi umrah ke, jamuan Maulid Rasul ke, buatlah apa sahaja yang boleh menjemput kawan-kawan kepada anak-anak kita datang, dan kita pun dapat lihat dengan siapa anak kita berkawan. Mudah-mudahan ada peluang untuk peneguran, pembetulan apa yang salah terhadap kelakuan anak-anak kita dan juga kawan-kawannya. Kadang-kadang kita pun rasa simpati juga, Muhammad Nur Ghazali, kerana anak kita berkawan dengan ni, siapa ayahnya, siapa ibunya. Rupanya anak ni tak ada perhatian, kesian kali. Mungkin kita boleh berperanan di situ. Tapi andainya perangai terlalu sengit, terlalu menyimpang, maka kita kena ingatkan anak kita supaya berhijrah daripada berkawan dengan orang sedemikian, kerana bimbang bukan kita yang tak mampu mengubahnya. Jadi lebih baik, itu satu perkara yang kita bimbang, anak kita pula terdorong untuk ikut perangai dia. Siti Aisyah, baik. Kerana itu Nabi telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Orang itu berada dalam agama temannya, maka hendaklah dipastikan siapa temannya. Berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka wangilah pakai kita. Colik sikit, try minyak wangi baru. Tapi kalau kita berkawan dengan orang isap rokok, yang kita tak isap rokok ni pun bau rokok masuk dalam baju kita. Kita pulang ke rumah, orang rumah bertanya, abang isap rokok ke? Tak, tadi duduk orang kawan isap rokok. Habis baju kita bau rokok. Jadi hendaklah kita pasti dengan siapa anak-anak kita bergaul. Takut-takut mereka akan terikut dengan mereka ni. Kalau kita boleh betulkan anak-anak itu sementara ada peluang, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak boleh diubah, bimbang nanti anak kita pula yang terpengaruh dengan cara yang salah itu. Demikian. Yang ketujuh, hendaklah kita menyertakan anak-anak kita di halaqah-halaqah untuk menghafaz Quran yang ada di masjid sebagai contohnya. Langkah indahnya kalau kita berada dalam satu komuniti masyarakat, maka kita galakkan anak-anak muda, bayi-bayi anak kita lebih kurang ni setahun 2 tahun beza umur ni, duduk kat surau kat masjid ada halaqah. Ni kalau kita pergi ke Masjid Nabawi kat Madinah, kita lihat lepas sembahyang asar tu, lepas sembahyang maghrib, ada halaqah ni macam usrah lah. 8 orang, 10 orang, ada seorang ustaz mengajar.
Ya Allah, kalau kita duduk satu perkampungan, satu taman, boleh buat macam ni memang best. Kerana tak sepanjang masa kita dapat didik anak kita nak anak kita ada kawan, pandai bersosial kan. Menjadi bersosial dengan orang yang betul. Kita minta pada imam itu bagi allowance padanya supaya anak-anak muda ni dipantau, dilihat, diajar menghafaz Quran. Kalau tak boleh banyak pun juz amma sebagai contohnya, surah-surah pilihan. Ni sangat penting untuk kita adakan tuan-tuan ni. Jangan biarkan setakat pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Tak ada pun pengisian. Inilah kuliah tu satu hal. Kuliah tu one way punya communication. Yang kita nak ni tu is multi communication ni. Seorang guru, 8 orang budak-budak duduk dengan dia, bertanya, belajar. Kadang anak-anak ni malu nak tanya dengan kita, tapi dengan ustaz yang muda tu dia rajin nak bertanya. Contoh, ya, maka kita janganlah berkira-kira dalam agama, tuan-tuan. Kalau kita ni AJK masjid, untukkanlah satu juzuk daripada pendapatan masjid tu untuk kuliah-kuliah bersifat halakah ni, supaya anak-anak muda dapat dibimbing oleh imam mereka, oleh abang mereka yang senior, yang bijak, yang bagus, yang mulia Tengku Murni. Buat tahu. Cuba buat. Ya, sekarang kat pejabat-pejabat semua ada taska, ada tadika untuk anak-anak. Orang pergi kerja senang hantar drop kat anak ke situ. Betul lah. Kat masjid macam ni pula. Kita semua sibuk beribadah dengan kuliah. Anak-anak kita kadang-kadang ada benda-benda dia nak tanya, maka kita adakan halakah. Tak ada salah pun. Kuliah di depan berjalan, di belakang pun ada halakah untuk budak-budak muda ni. Lagi banyak, lagi meriah. Kita bukan pecah belahkan jemaah pun. Kalau kita pergi ke Universiti Al-Azhar tu, kita tengok dekat sudut dia, ini adalah sudut mazhab Hanafi, itu sudut mazhab Maliki, itu sudut mazhab Syafi'i. Banyaknya kuliah berlangsung pada satu masa. Kita boleh buat juga demikian, di masjid di surau dekat taman kita. Yang ke-8, hendaklah kita pastikan anak-anak kita selamat dari media sosial, media massa yang buruk. Inilah antara perkara yang menyebabkan anak-anak menyimpang, mendorong mereka untuk buat kejahatan dan meniru cara-cara yang salah itu, menjerumus mereka dalam menyaksikan saluran-saluran di televisyen, filem-filem yang bukan-bukan, drama-drama melalaikan, filem-filem kartun yang sangat buruk dari sudut akidahnya. Kena pantau tau, kadang ada kartun yang anak-anak kita tengok ni. Ya, sahabat saya, barakallahu fikum, ada perkara-perkara yang dituntun ini, perkara-perkara melalaikan, perkara membahayakan akidah. Maka tanggungjawab kita adalah mantau, pasti, tegur, betulkan. Tak best dah kalau kartun yang ni, kalau filem ni tak boleh kena tengok. Kena ajar, tak boleh nak. Ini merupakan perkara lalai, tak boleh. Ini boleh mencederakan akidah kau, boleh menyimpangkan kau. Ya. Jadi ini merupakan satu tanggungjawab. Sebab itu dalam hadis riwayat Maqal bin Yasar bahawa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati ila haramallahu alaihi al-jannah." Tak ada seorang pun diberi amanah oleh Allah dalam bab kepimpinan, memimpin orang bawahannya, tiba-tiba dia biarkan mereka dalam keadaan lalai ataupun dia menipu rakyatnya, maka melainkan di akhirat besok Allah mengharamkan baginya masuk syurga. Ya, betul banyak kartun animasi pada ini melalaikan. Apa dipanggil kartun apa? Jepun ni, Allah, bahaya sungguh. Kalau buat orang tu macam betul-betul orang melalaikan, untuk menghilangkan batasan sifat malu dari manusia, supaya melihat perkara sedemikian rasa tak salah, ni kartunnya, padahal kartun tu dibuat macam manusia betul. La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Tegur anak tuan-tuan, beritahulah mereka tuan-tuan, sampailah kepada mereka tuan-tuan, jadi mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, akhirat besok Allah mengharamkan baginya syurga. Sekarang dekat pilihan raya, macam-macam yang kita dengar. Mudah-mudahan para pemimpin dilantik, dipilih rakyat besok dapat dalam menjalankan tanggungjawab mereka, ya. Kerana manifesto tu bukan janji tau. Tak tunai janji masuk dalam hadis ni tau. Kalau tak boleh buat, jangan janji bukan-bukan. Macam-macam janji yang kita dengar, ya. Habis pilihan raya, habis ahlan wa sahlan wa jalan. Macam-macam lawak orang buat. Ya, kita ni kena pilih pemimpin. Pilih yang betul lah tuan-tuan. Ya, pilih yang betul. Dapatkan nasihat, bincang. Tak mau yang pandai bersorak saja. Ya. Anime. Apa anime, The Angry Old Kid Says, anime, ya. Okay. Jadi, hendaklah kita ambil tanggungjawab sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mengelakkan anak-anak kita dari melencong. Tengok daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa filem mereka gemar. Beritahu mereka, nak ni cerita ni, kalau beritahu pada mereka supaya
Jangan tergelincir. Kalau tergelincir susah nak naik balik semula nak. Kau dah lalai habis nanti macam-macam perkara kau tengok. Tolong ya, jaga ya. Ni kat rumah ayah ni menjelang malam ya tutup ya Unify ni. Supaya lepas pukul 11 semua orang tidur. Supaya ya takut kau lihat benda bukan subuh besok tak bangun, tak ada peluang untuk tahajud, rugi kau nak. Banyaknya hajat kita kepada Allah yang kita nak kena minta. Ini penyakit berlaku, macam-macam perkara berlaku, kita nak minta kepada Allah SWT keselamatan. Jom bangun, gerakkan mereka tuan-tuan. Nabi SAW bukan saja anak baginda SAW, bahkan menantunya pun Nabi gerakkan. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Ali. Kalau kita pergi umrah tu, satu kawasan di belakang Raudah tu merupakan rumah Sayyidina Ali dahulu. Kawasan tapak itu. Mari pergi umrah bersama dengan saya tuan-tuan. Kami di Zan Travel dalam bulan 12 ni ada sikit lagi seat. Itu dah tutup, buka balik semula pula. Kerana ramai yang nak menyertai kami. Alhamdulillah dapat lagi beberapa tiket. Tak banyak dah yang tinggal. Jom pergi bersama dengan saya pada 27 bulan Disember. 27 Disember tahu. Perjalanan bukan setakat pelancongan, perjalanan penuh dengan pengisian tafsiran Quran. Jom. Noh Hidayah. Pergi umrah bersama kami di Zan Travel. Itu juga ada Balkan, ada Baitul Maqdis, Turki dan sebagainya. Baik. Jadi bila Nabi pergi ke rumah Sayyidina Ali waktu pagi itu, sebelum subuh ketuk pintu menantu tu. Ya, tak ada bab malu lah tuan-tuan. Kita kena ajaklah menantu anak-anak kita bangun tahajud, gerakkan mereka awal. Ya, kalau tidur ke rumah ayah ni memang ayah kejut. Supaya jadi satu contoh yang terbaik macam tauladan yang kita belajar tadi ya. Jangan malu dalam melakukan perkara yang Nabi kita lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia kata itu Nabi. Bahaya tau kau cakap macam tu. Itu Nabi, kau kata maksud apa? Habis kau nak tiru siapa? Kau nak tiru Abu Lahab. Jangan main tau. Jangan sekali kata itu Nabi. Ada orang cakap macam tu pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih ada yang register nak pergi dengan saya dalam umrah Ramadan, umrah ni, umrah Disember nanti. Ramadan bulan ni tahu, Ramadan pun kita dah start buka. Baik Jadi hendaklah kita memastikan tanggungjawab dan lakukan. Yang ke-9, mengajar mereka berkaitan dengan Islam dan iman. Mengajar mereka untuk menanam kebesaran Allah SWT dalam hati mereka. Kita bukan bawa anak pergi makan dekat mall, dekat hypermarket, dekat tempat-tempat yang besar macam tu saja. Bawa anak pergi ke laut, supaya tunjuk anak ni macam mana tengok air laut ni turun daripada langit, air hujan tapi rasanya masin. Mengapa ya? Dan ikan yang ada dalam laut ini walaupun dia berenang dalam air masin tapi rasanya tawar. Ikan tu berkata kepada kita, langkah mayat aku dahulu sebelum masinkan tubuhku. Tengok kan? Maka kita ajak anak-anak kita berinteraksi dengan alam sekeliling. Utamanya kalau anak ni kecil, tunjukkan mereka. Jangan sibuk perkara-perkara lalai, berjalan je kerja. Pergi ke pasar raya, somo-somo. Tak salah pergi sekali, tapi kena ada interaksi dengan alam sekeliling juga. Sebagai mengingatkan mereka terhadap akidah tu tauhid. Siapa yang tanam pokok ni? Siapa yang jadikan pokok ni? Siapa yang rasa pokok ni? Wa yusqa bima'i wahid. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Pokok durian ni, kenapa orang suka durian? Padahal disiram oleh pokok air yang sama. Kenapa rasa rambutan ni berbeza daripada rasa rambutan ni? Kenapa tebu ni manis, cili ni tanam atas batas yang sama tapi rasanya pedas? Tengok kan? Maka kita mengajak anak-anak kita untuk berinteraksi dengan alam sekeliling. Tadabbur alam ini penting untuk membuahkan dari mereka akhlak karimah ni tadi. Kesedaran rasa hidup sebagai hamba dan mempunyai Tuhan. Baik, mengajar mereka perkara-perkara ini, dan hendaklah orang tua mengajar anak-anak mereka adab yang baik dan juga makarimul akhlak. Adab pakaian, adab ke masjid, adab dan minuman. Beritahu pada anak perempuan kita, memanglah ayah suka kau pakaian kemas cantik nak. Tapi jangan sampai dedahkan aurat. Baju ni ketat kau pakai jarang, mana boleh. Perhatikan anak-anak perempuan kita. Terikut dengan trend orang itu, orang ini. Kalau pakai kemas tak mengapa, tapi jangan buka aurat nak. Kaki ni pun kena pakai stokin. Hanya mazhab Hanafi saja ada kelonggaran dalam suasana tertentu. Ajar anak-anak kita. Zainaria Kasim, bimbing anak-anak kita dalam perkara-perkara sendiri. Ditegur Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada saat waktu baginda hampir wafat sekalipun, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu, menjelang hampir zuhur, baginda belum selesai sembahyang subuhnya. Sembahyang, jatuh pingsan, bangun, tidur, kemudian sembahyang lagi, tapi tak dapat menyempurnakan. Lalu datang orang-orang muda menziarahi Sayyidina Umar, mengetahui ajalnya dekat.
Sayyidina Umar dalam suasana seperti itu pun, bila nak buat sesi tafsir tadbir yang baru sepatutnya bulan 11 ni insya-Allah kami ada program tafsir tadbir. Terima kasih tafsir maknanya mentafsir Quran, tadbir mentadbir kehidupan kita selaras dengan Quran. Sabna Yasin. Sayyidina Umar dalam suasana yang krusial macam tu pun masih sempat tegur seorang budak muda yang ziarah beliau. Dia mengatakan, anakku, kenapa jubah kau panjang sangat? Dia menyapu bumi, kena pada najis, kekotoran. Pendekkan dia, wahai anakku. Huwa anqa li nafsika wa asqa li rabbika. Itu lebih bersih untuk dirimu, lebih takwa untuk Tuhanmu. Padahal Sayyidina Umar dekat dengan wafat pada masa itu, tapi masih lagi ambil berat bab adab berpakaian sebagai contohnya. Kami SMS barakallahu fikum. Lama tak jumpa. Ayu Arifin Baik, jadi ini adalah satu tanggungjawab. Ajar anak kita untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Ada talqin. Talqin ni maknanya mengajar anak kita tentang sayyidul istighfar untuk dibaca waktu subuh, lepas subuh ni tadi, lepas asar. Maka ini tanggungjawab kita untuk ajar mereka. Ini namanya mengajar mereka berkaitan dengan Islam. Jangan pandang sepi dengan alasan cukuplah kat sekolah, pandailah dia belajar. Belajar kat sana, manas. Tak boleh tau. Kita kena ambil berat bab-bab macam ni. Balik kena test anak-anak. Kena ajar mereka, tekan kepada mereka aspek-aspek seperti ini. Azian Alhamdulillah. Yang ke-10, membiasakan mereka untuk tidur awal supaya bangun awal. Ini pun penting kerana pagi ni waktu barakah. Sa'altullah an yubarik li fi ummati fi bukuriha fa'ataniha. Aku minta kepada Tuhanku supaya memberkati umat ini pada paginya, lalu Allah beri pagi itu penuh dengan keberkatan. Macam mana nak dapat keberkatan kalau tidur? Macam mana nak elak tidur kalau waktu malam tidur lambat? Maka ini kena jadi jadi guru besar lah kita kat rumah. Guru disiplin nampaknya. Ajar anak-anak untuk tidur awal. Lepas subuh kalau tak ada apa-apa, tidur. Lepas isyak kalau tak ada apa-apa, tidur. Supaya boleh bangun awal. Nanti lepas subuh boleh buat aktiviti macam-macam. Bersihkan rumah ke, baca Al-Quran, penting. Supaya salat syuruk menunggu waktu dengan kuliah macam ni sebagainya. Anissa Terima kasih. Tolong share video ni pada teman-teman kita yang lain. Tahu penting sangat topik ni tuan-tuan untuk kita bincang. Ni yang ke-10 Yang ke-11, hendaklah seorang ayah itu bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka. Kerana itu Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sungguhnya kelembutan dan kesopanan, akhlak yang mulia itu bila berada pada satu keadaan akan menjadikan keadaan itu baik, cantik, mulia. Tapi kalau ditarik sifat lemah lembut ni tadi, dia akan merosakkan suasana. Kita ni jadi ayah, tengok kalau kita balik rumah anak-anak gembira ke tidak, anak-anak berhari raya ke tidak. Jangan hari kita balik ke rumah tu anak-anak berhari duka. Alamak, ayah dah balik, alamak. Tapi kalau kita balik, mereka semua sambut, gembira, suka. Ayah nak minum apa ya? Ayah duduk rehat saya kat sini. Abah duduk sini, Abah. Biar kita buat semua. Abah nak makan apa ini? Allah, seronoknya kalau anak-anak macam tu. Allahu Akbar. Ini semua menunjukkan kepada akhlak kita yang menarik pada mereka. Mereka pun sayang dengan kita. Ketiadaan kita akan dilindungi oleh mereka. Abah bila Abah balik, Abah? Jadi dalam keadaan macam ni, lihat yang mana satu kita, baiki akhlak kita. Dengar mereka ni. Kerana anak-anak ni tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, la'ibuhum sab'an, wa'adibuhum sab'an, wasahibuhum sab'an. Anak-anak 7 tahun yang pertama tu, mainlah dengan mereka. Sampai Nabi kita SAW duduk menjadi kenderaan ibarat unta kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Bila umur mereka menjangkau 8 hingga ke 14 tahun, hendaklah tanamkan adab-adab kemuliaan untuk mereka. Kalau pakcik datang, pakcik kau datang, kau duduk macam ni, cakap dengan dia macam ni, tanya open question macam ni. Jangan tanya soalan-soalan close question, tanya dia benda-benda yang pelik-pelik. Pakcik, berapa gaji pakcik? Jangan tanyalah soalan macam tu. Tanya contohnya, pakcik masa pakcik belajar kereta dulu okey tak? Pakcik tak mengantuk ke bawa kereta? Contoh, tanya soalan yang mana boleh menyebabkan saudara mara rasa senang, seronok. Jangan tanya soalan yang menyebabkan mereka rasa terhina. Kenapa buruk sangat kereta pakcik? Tak boleh lah tanya macam tu. Maka kita ajar pada anak-anak kita untuk berkata perkara-perkara kebaikan. Siapa lagi yang nak mengajar mereka kalau bukan kita? Nanti kalau kita tak mengajar, mereka akan belajar daripada orang lain, belajar daripada artis, belajar daripada movie, belajar daripada benda yang tak tentu betul lagi tuan-tuan. Baik. Hendaklah kita berkasih sayang
Ya, naklah kita jaga anak-anak kita dengan baik dan bersifat adil. Kerana dalam satu hadis daripada Nu'man bin Bashir, Nabi telah bersabda, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Hadis ini riwayat Muslim. Takwalah kamu kepada Allah dan adillah terhadap mereka. Ada ibu ayah yang sayang anak tertentu, anak lain diabaikan, sian pada yang lain. Sampai ke hari tua yang diabaikan tu ingat cerita pada orang lain. Ustaz tahu tak? Saya masa kecil tu lahir je seterus dan tak pada nenek. Saya tak tahu apa salah saya. Adik-beradik yang lain semua ayah ibu jaga. Dan tu bila kahwin pun mereka buat tak peduli je saya ni. Sian tuan-tuan ya. Sian. Jadi satu nightmare untuk anak-anak tu. Trauma mereka. Sian. Kena berat tau. Kena jaga anak-anak kita sama rata. Walaupun yang ni colournya lain, yang ni kurang pandai banding yang lain, kita pun tak tahu tuan-tuan. Abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Kalau anak-anak kamu tak tahu mana satu yang akan beri manfaat untuk kamu. Barangkali yang kamu pandang hina, kamu selalu jerkah, kamu tak ambil berat masa kat asrama, itulah yang akan jaga kamu bila kamu tua nanti. Yang kamu sayang, kamu pujuk kalau menangis, kamu jaga bersungguh-sungguh, nak menjaga hati mereka yang kamu sayang bersungguh, itu yang tak jaga kamu bila kamu tua. Kamu tak tahu. So, berlaku adil lah pada anak-anak. Tolong ramai anak yang bercerita tentang ibu ayah tak adil terhadap mereka. Kalau dia bagi harta tu, saya tak dapat urusan, Allah sianya, mana nak tak muka tuan. Pada anak dia juga. Kenapalah dia berlakukan demikian Tolong sampaikan tahu. Sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain kepentingan ini. Kalau tuan sampaikan video ni sangat baik. Kalau tak sampaikan poin-poin ni pun ingatkan mereka Okey, lagi yang ke-12, hendaklah seorang ayah menyedari bahawa petunjuk hanya di tangan Allah yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki dengan pengetahuannya, dan dia juga menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan keadilannya. Maka seorang ayah hendaklah membimbing, memotivasikan, menunjukkan anak-anak ni kepada perkara-perkara kebaikan. Dia kena ingat bahawa yang beri hidayah ni Allah. Ayah berusaha sebaik mungkin ayah hantar kau sekolah agama, ayah suruh kau hafaz Quran, ayah beri peringkat agama, itu ayah bawa kau pergi umrah. Lepas ni, lepas kau dah berkahwin, itu semua terpulang pada kau Iman ni macam pokok, kena dibaja, kena diberi air, didedahkan pada cahaya matahari yang cukup ini maka ayah ingatkan kau kalau apa-apa nanti, jagalah dirimu baik pasanganmu, anak-anakmu, jagalah macam ayah jaga. Baik. Allah menurunkan ayat menceritakan tentang kematian Abu Talib ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu bagi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang bagi hidayah kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Ada orang kadang didik anak dengan penuh kasih sayang, anaknya jaga semayang. Tiba-tiba bila anaknya pergi ke luar negara, berkahwinlah dengan bangsa asing, kemudian dah kehidupannya pun dah lain lebih barat daripada orang barat lagi. Sian ayah ibu apa nak buat ni, urusan hidayah ni memanglah kerja Allah. Jangan berhenti berdoa ibu, jangan berhenti berdoa tu ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tu rohana maila. Jangan berhenti baca tiap-tiap waktu. Bayangkan anak-anak kita waktu kita menadah tangan berdoa kepada Allah dengan doa itu, kerana Allah Maha memberi. Berlaku dalam kehidupan kita, perhatikan orang keliling kita kan. Dahulu ketika kat negara ni pegang Islam, alhamdulillah dengan begitu baik. Keluar saja ke tempat lain, mungkin dengan sebab perkahwinan, pergaulan, habis semua ditinggalkan Islam. Habis semayang pun tidak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afanallahu wa iyyakum. Moga Allah pelihara saya, kami dan juga tuan-tuan daripada ujian ini Kerana itu kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, tolong jangan sekali-kali doa keburukan ke atas anak-anak kita. Kerana Nabi telah bersabda dalam satu hadis Jabir bin Abdullah, dan hadis merupakan hadis sahih riwayat Muslim, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan doakan keburukan untuk diri kamu, jangan doakan keburukan untuk anak-anak kamu, jangan doakan keburukan untuk harta benda kamu. Kamu pun tidak tahu, mungkin pada waktu kamu berdoa itu pintu kemakbulan sedang dibuka, lalu Allah memakbulkannya. Bahaya Jangan cakap apa-apa yang buruk pada anak-anak. Anak-anak itu malas belajar sekalipun, kata pada dia, nak, ayah tahulah kau ni rajin sangat dengan komputer, gadget kau.
tengok yang baik-baik nak ingat tau. Ni musim periksaan makin dekat. Saya tahu besok kau akan jadi software engineer yang sangat hebat, programmer yang sangat hebat. Cuba berhenti sekejap. Main gadget ni, main semayang sekejap ke, belajar sekejap ke, buat maths ke, belajar bahasa Arab ke. Periksaan ni penting untuk mengukur kau supaya kau boleh masuk sekolah yang lebih baik. Contohnya, ayah doa kau biar berjaya. Tapi berhentilah sekejap. Jangan kata pada dia, memang terlokok masa depan kau. Na'udzubillah tuan-tuan, jangan kata begitu tuan-tuan. Takut waktu itu merupakan waktu kemakbulan doa. Cakap yang baik-baik. Cakap yang tolong tuan-tuan, tolong ibu-ibu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah. Ambil pengajaran ni, satu kisah yang dikemukakan oleh orang salih. Anaknya ini belum ada jodoh. Ini orang salih bercerita tuan-tuan. Maka dia sebenarnya berpisah daripada isterinya. Maka anak yang dijaga itu belum berkahwin. Ditanyalah kepada seorang guru, macam mana supaya dapat jodoh anak ni, anak perempuan ni, siapa ni belum berkahwin. Maka orang salih berkata kepadanya, cuba lihat, adakah apa-apa masa kecil mungkin ibunya berkata yang tidak elok untuknya. Tuan-tuan, maka teringatlah dia satu detik, satu waktu ketika anak ni balik ke sekolah, dia budak kecil, dia terkencing dalam pakaiannya, seluarnya, dalam kain. Maka si ibu ni telah mengatakan kepada anak perempuannya itu, engkau kalau macam ni memang tak ada masa depan lah untuk engkau. Allahu Akbar tuan-tuan. Kata-kata bahaya tuan-tuan. Marah ke anak-anak macam mana sekalipun, tolonglah jangan guna ayat bukan-bukan macam ni. Bergaya Maka barulah mereka teringat tentang apa yang berlaku ni. Macam mana nak buat tuan-tuan? Masa dah berlalu. Maka si ibu kena bertaubat kepada Allah SWT. Ibu yang mengatakan demikian kena bertaubat kepada Allah. Kalau boleh puasalah 3 hari. Betul-betul pun tak mengapa. Tak betul-betul pun tak mengapa. Yang penting puasa, doa kepada Allah. Ya Allah, ini kata-kata yang aku lemparkan kepada anak aku sendiri telah bagi kemudaratan padanya. Tolonglah ya Allah. Sebenarnya anak ni seorang yang baik. Aku yang silap pada masa itu. Ya, aku ni yang melakukan kesalahan. Aku taubat padamu ya Allah. Bagi sedekah kat orang. Sedekah kat masjid, sedekah kat anak-anak yatim, kepada ibu-ibu tunggal. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada mereka, kalau kita ni pergi gunting rambut kat kampung tu RM5, bagilah tukang gunting tu RM10. Kata kepada dia, doakan untuk saya barangkali doa pengunting rambut tu mustajab lebih daripada doa kita tuan-tuan. Betul kita pergi basuh kereta ni RM10, tambah RM5 lagi, dah ambil RM5. Tolong doakan untuk saya. Jangan main tuan-tuan. Jangan kata bukan-bukan pada anak-anak tuan-tuan. Tolong. Macam mana marah sekalipun kita pada mereka, janganlah kata melanggar yang baik-baik. Kerana hadis ni tadi kata, la tad'u ala anfusikum, la tad'u ala auladikum, la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu sa'atan minallah yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Kata-kata ni takut menjadi doa keburukan. Yang berkokok baik tuan Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan untuk jalankan tanggungjawab dalam pendidikan anak-anak ni. Kerana pendidikan ni merupakan satu perkara kewajipan, tak boleh dipandang sambil lewa. Tak kisahlah saya pilot, bini saya pandai lah, tak boleh cakap macam tu. Saya tak apalah, saya pergi kerja overseas, dapat duit banyak, besok balik bolehlah baiki keadaan keluarga. No, jangan cakap macam tu. Kena selalu telefon isteri kalau kita terpaksa bekerja jauh. Tanya anak-anak macam mana tenangkan isteri kita, sihat isteri kita, jaga anak-anak kita berada jauh sebagai contohnya. Jadi tanggungjawab ni perlu dilakukan. Cakap dengan anak-anak walaupun kejauhan. Kita di Mekah ke, kita kat Singapura ke, kita kat Dubai ke, kita bekerja luar negara ke, outstation ke, telefon anak-anak, tanya khabar mereka, isteri dan anak-anak kita. Ya. Jadi tuan-tuan, jadilah bapa yang rauf rahim, penyayang, pengasih kepada anak-anak. Ya, ibarat seperti kata para salihin, ibarat langit yang meneduhkan untuk mereka, langit yang menurunkan hujan untuk mereka, dan bumi yang menjadi tapak untuk mereka bergerak padanya. Baik tuan jadi setakat ni saja dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Yesa Misni, barakallahu fikum. Terima kasih pagi yang kira ustaz pada saya pagi ni. Maria Ismail, jazakallahu anna kulla khair, barakallahu fikum. Terima kasih Ahmad Hilmi. Tolong share video ni kepada teman kita yang lain. Moga-moga ada manfaat dalam kongsian pagi ni.
Tuan-tuan, insya-Allah dalam beberapa minggu saja lagi, 2 minggu, akan terbit buku terbaru saya bertajuk Sirah Nabawiyah, Sirah Kekasihku. Cantik tau buku ni. Desain oleh designer yang hebat. Dan kemudian isinya, kaedah berceritanya, fakta-faktanya, dan ada QR code dalamnya. Iaitu suara saya menyampaikan beberapa chapter daripada Sirah Nabawiyah itu. Kalau tuan-tuan ikut perkembangan ni di Facebook kami, Facebook Ustaz Zazan ini, dan begitu juga di Facebook Telaga Biru, dan begitu juga tuan-tuan hadirlah rajin-rajinlah tengok dekat www.telagabiru.com .my. Cek kat situ, insya-Allah ada buku ni akan terbit tak berapa minggu saja lagi. Buku Sirah Nabawiyah yang sangat penting untuk kita miliki, hadiahkan untuk diri kita, keluarga, dan bacalah untuk anak-anak, untuk cucu, hadiahkan untuk masjid di sekolah asrama anak kita dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, waktu duha dah masuk. Sembahyanglah sunat duha walaupun 2 rakaat. Allah mudahkan untuk kita segala urusan ini. Allah murahkan rezeki kita, keluarkan kita dari kesukaran. Tunaikan segala hajat kita pada hari ini, seperti banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihannya. Dan hampir-hampir Nabi kita SAW tidak meninggalkan sembahyang sunat duha. Walaupun pada ketika pembukaan kota Mekah yang sangat kesibukan itu pun Nabi tetap sembahyang sunat duha. Jom sembahyang sunat duha. Hanya 2 rakaat, besar ganjaran di sisi Allah. Amalan kecil, pahalanya bak gunung. Terima kasih sekali lagi Zahra. Terima kasih yang kirim star kepada saya, belanja saya star pagi ni. Kalau terima kasih semua, terima kasih kerana aku dalam doamu. Tanpa tuan-tuan tak ke manalah saya selepas Allah SWT. Terima kasih Idama Zuhaira, Maria, Zahrawati, tak lama tak sempat nak sebut ramai ni. Nur Zahyu, Azizah, Nur Lidah, Syaharum. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Azman Ramli, barakallahu fikum. Fani Anik, terima kasih. Willy Osman, Sahlan. Terima kasih semua. Subaiha, Subahida, Maimunah. Terima kasih semua. Jumpa lagi waktu yang lain. Salih Suryati. Terima kasih Rohaya, Siti Rohaya. Baik, bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azina Wali, terima kasih. Nur Laila, terima kasih. Rabaiyah, Muslihah, terima kasih semua. Fairuz Jihad, terima kasih. Najib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.